billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Alhamdulillah, apa khabar tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Mudah-mudahan senantiasa dikurniakan kesihatan dan juga barakah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali dalam My Quran Time. Dan kita bersama pada hari ini tak lain tak bukan Al-Fadil Al-Ustaz Profesor Madya Dr. Ahmad Sanusi Azmi, Timbalan Dekan Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah USIM Nilai Negeri Sembilan. Oh, penuh ini. Penuh sampai Negeri Sembilan. Subhanallah. Jadi Prof, apa khabar hari ini? Alhamdulillah. Semalam Prof kita telah Prof telah berkongsi dengan kami tentang nikmat-nikmat Nabi Allah Daud alaihissalam, Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, dan membawa kepada saranan untuk mensyukuri akan segala nikmat Allah SWT. Jadi hari ini pasti istimewa dan menarik hari ini Prof. Betul. Hari ini secara sinopsisnya kita akan masuk mengenai tentang punca penamaan ataupun surah ini dinamakan sebagai surah Sabah. Kerana penceritaannya ada dalam ayat yang ke-15 pada hari ini insya-Allah. Tapi sebelum kita masuk mengenai tentang perbincangan ini, kita sama-sama bacakan dahulu tuan-puan doa ringkas kita pada hari ini. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menambahkan lagi ilmu kita dalam pengajian kita dalam menekuni ayat-ayat Al-Quran. Hari ini kita masuk kepada halaman yang ke-430, yang mana secara umumnya seperti yang telah saya sebutkan sedikit tadi bersama dengan Ustaz Tarmizi kita mengenai tentang sinopsis ayat. Kita telah pun ringkaskan sinopsis tersebut dalam jadual yang disediakan. Mari sama-sama kita perhatikan sinopsis pengajian kita, iaitu mengenai tentang kisah negeri Sabak dan juga banjir besar Saidul Arimi yang disebutkan pada ayat yang ke-15 sehingga ke ayat yang ke-21. Manakala ayat yang ke-22 menceritakan mengenai tentang penegasan tentang kepalsuan syafaat sembahan-sembahan kaum musyrikin. Yang ini sebenarnya dia saling berkait. Penceritaan tentang kisah Sabak akan dikaitkan tentang bagaimana kekufuran orang-orang terdahulu dan apa pengajaran yang perlu dipelajari oleh kaum musyrikin. Begitu juga dengan kita pada hari ini. Tapi sebelum kita masuk kepada perincian mengenai tentang huraian dan tadabbur kita daripada ayat yang 15 hingga ke 22 ini, mari sama-sama kita baca dahulu tuan-puan ayat daripada 15 hingga ke 18 yang akan dipimpin oleh Ustaz Tarmizi kita. Al-Fadhil Ustaz, silakan. Terima kasih Al-Fadhil Prof. Doktor. Tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran, ibu-ibu ayah-ayah, kita nak mulakan bacaan kita bermula ayat yang ke-15 sehingga ayat yang ke-18. Kita nak mula terlebih dahulu bacaan permulaan ini dengan bacaan murattal nahwan, insya-Allah, bacaan nahwan insya-Allah. Jom kita baca sama-sama insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Dalam ayat yang ke-15 Allah Ta'ala berfirman, sungguh bagi kaum Sabak itu ada tanda kebesaran Tuhan di tempat kediaman mereka, iaitu 2 buah kebun di sebelah kanan dan kiri. Makanlah olehmu rezeki yang dianugerahkan oleh Tuhanmu dan bersyukurlah kepadanya. Negeri itu adalah negeri yang baik, yang tenteram, dan Tuhan yang Maha Pengampun. Perhatikan di sini tuan-puan, inilah yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Ashur, menceritakan bagaimana asal ataupun penamaan surah ini diambil daripada ayat yang ke-15 apabila Allah Ta'ala menyebutkan tentang kaum Sabak. Yang ni persoalan akan dibincangkan, siapakah dia kaum Sabak? Kerana apabila Allah Ta'ala menceritakan kisah ini kepada orang Quraisy, sudah pasti mereka ingin mengetahui sebenarnya siapakah mereka kaum Sabak dan apakah rasionalnya Allah Ta'ala menyebutkan mengenai tentang siapa ataupun kenapa Allah Ta'ala tiba-tiba memilih untuk menceritakan kepada kaum Quraisy mengenai tentang kaum Sabak. Baik, kita perhatikan di sini. Kalau pada halaman yang ke-429, Allah Ta'ala sebenarnya menceritakan tentang 2 contoh yang penting, iaitu Nabi Daud dan Nabi Sulaiman yang diberikan kemewahan, yang diberikan macam-macam nikmat. Akhirnya mereka tidak kufur kepada Allah Ta'ala. Mereka bahkan bersyukur kepada Allah Ta'ala. Ini adalah contoh yang terbaik.
Kemudian Allah Ta'ala datangkan pula contoh yang kedua. Ini menarik. Allah Ta'ala kata, tengok pula kaum Sabak. Bagaimana kaum Sabak ini Allah Ta'ala berikan mereka nikmat yang luar biasa, yang mana di sekeliling mereka dipenuhi dengan kebun-kebun yang subur. Dia sebenarnya tuan-puan, apabila disebutkan tentang kesuburan ini, menggambarkan tentang food security. Maknanya nak ceritakan makanan mereka adalah secure. Yang kalau kita tengok pada hari ini adalah antara ciri terpenting dalam sesebuah negara. Kalau kita nak tahu negara kita ini secure ataupun tidak, kita tengok sumber makanan kita yang paling utama, katakan beras. Apakah sebenarnya beras kita ini telah mencukupi, ataupun sebenarnya kita import daripada luar? Yang ini menunjukkan sebenarnya kekuatan dari aspek food security ini adalah tidak berapa kuat lagi berbanding dengan kaum Sabak ini. Allah Ta'ala beri kelebihan kepada mereka, makanan mereka cukup. Jannatani an yaminin wa shimal, maknanya kiri kanan depan belakang, ataupun dia disekelilingi dengan rezeki yang banyak yang sebenarnya tidak memberikan kemudaratan, bahkan memberikan limpahan kurnia yang banyak kepada mereka. Dan Allah Ta'ala mengajak mereka, washkurulah, bersyukurlah atas nikmat yang diberikan ini. Mudah-mudahan negeri yang baik, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Allah Ta'ala, ia akan membawa kepada keampunan daripada Allah Ta'ala. Dan siapakah dia pula Sabak yang kita sebutkan tadi? Perkara ini diceritakan oleh Al-Imam Ahmad di dalam hadis yang diriwayatkan bahawa datang seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah. Dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ma huwa Sabak? Dia tanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah yang dimaksudkan dengan Sabak ini? Rajulun am imra'atun am ardun? Apakah ianya seorang lelaki, ataupun nama seorang wanita, ataupun nama tanah, kata, ataupun nama satu kawasan? Tanya lelaki ini kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada lelaki tersebut, bal huwa rajulun, bahkan Sabak ini sebenarnya adalah nama seorang lelaki yang dikurniakan kepadanya 10 orang anak dan dimajukan kawasan tersebut sehingga dia menjadi hayyun, iaitu dia menjadi satu kabilah yang besar, iaitu kaum Sabak ini, kabilah Sabak ini kaumnya menikmati kehidupan yang mewah. Air yang cukup, kan diceritakan tentang bagaimana dia duduk di kawasan Ma'rib yang ada di sisinya Saddul Ma'rib, iaitu empangan Ma'rib ini yang memberikan sumber air. Maknanya air cukup, makanan cukup, nikmat dunia cukup. Maknanya ianya adalah sebuah negara yang makmur, sebuah negara yang baik. Cumanya Allah Ta'ala menyeru kepada mereka, washkuru lahu, iaitu bersyukurlah kepada Allah Ta'ala. Tetapi diceritakan pada ayat yang ke-16, fa'aradu fa'arsalna alaihim sailal arimi. Akan tetapi mereka berpaling, mereka tidak bersyukur kepada Allah Ta'ala, mereka engkar kepada Allah Ta'ala, lalu kami kirimkan kepada mereka banjir besar. Perhatikan di sini, kalau dalam surah Ahzab, Ustaz Tarmizi masih lagi ingat, Allah Ta'ala hantarkan tentera yang tak nampak itu berupa angin. Betul. Untuk membinasakan kaum Quraisy itu. Dalam surah Sabak pula Allah Ta'ala datangkan tenteranya yang lain berupa air, yang membinasakan sebuah kaum yang besar, yang mempunyai tamadun yang hebat, yang makanan mereka secure, food security, maknanya makanan kuat begitu, tetapi Allah Ta'ala boleh membinasakan mereka. Maka ini adalah pengajaran yang penting yang kita pelajari daripada halaman ini ataupun ayat ini, bagaimana sebenarnya perkara yang membangunkan sesebuah negara. Yang pertamanya yang kalau diceritakan di sini adalah keamanan pemakanan ataupun keamanan makanan tersebut, ataupun yang disebut tadi istilahnya food security itu, iaitu makanan mereka cukup. Macam yang disebutkan di dalam perkara ataupun di dalam ayat ini, jannatani an yaminin wa shimal, ini adalah perkara yang mesti kita pelajari daripada mereka. Bagaimana kalau boleh kita dah tak import dah. Kalau kita mampulah. Kalau kita mampu, kita tak import ayam kita tak import daging kita. Maknanya kita boleh produce. Kita boleh keluarkan sendiri seperti mana yang Allah Ta'ala berikan, jadikan kepada kaum Sabak. Mereka mempunyai kekuatan luar biasa dari aspek penghasilan pemakanan ataupun makanan tersebut. Yang keduanya sebenarnya diceritakan juga bagaimana kemakmuran sesebuah negara itu adalah kesan daripada kepimpinan yang baik juga. Yang ini juga mungkin kita boleh pelajari daripada kaum Sabak, bagaimana sebenarnya untuk menghasilkan kepimpinan yang baik, ianya perlulah dididik dengan diberikan kepimpinan.
Kerana menurut Al-Imam Ibn Kathir, kaum Sabak ini bukan sahaja mereka ini telah diberikan kelebihan yang pelbagai, bahkan Allah Ta'ala pernah mengutuskan Rasul kepada mereka. Yang ini yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Kathir, wa ba'athahu Allahu ilaihim ar-rusul ta'muruhum an ya'kulu min rizqihi wa yashkuru bi tauhidihi. Kata Al-Imam Ibn Kathir, Allah Ta'ala telah menghantar kepada kaum Sabak ini rasul-rasul agar mereka makan makanan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada mereka dan bersyukur melalui mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala dengan bertauhid kepada Allah Ta'ala. Kerana kita bimbang, andai sekiranya kita melakukan perkara yang mengingkari apa yang telah disyariatkan oleh Allah, dia sebenarnya akan membawa kepada keruntuhan negara. Kita sekadar melihat barangkali panduan Al-Quran ini sekadar untuk ibadah peribadi, barangkali orang berfahaman sedemikian. Tetapi sebenarnya panduan yang diberikan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran ini bukan sekadar untuk individu sahaja, tetapi untuk komuniti, bahkan untuk sebuah negara. Itulah pentingnya sebenarnya tuan-puan, kita pelajari ayat-ayat Allah ini dan kita ambil pengajaran supaya kita benar-benar berjaya menghasilkan baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, iaitu negeri yang baik, negeri yang aman, harmoni, dan Tuhan Maha Pengampun ini adalah kembali kepada. Ada juga yang bertanya, kenapa Allah Ta'ala cerita tentang kaum Sabak tapi ceritakan tentang baldatun tayyibah wa rabbun ghafur? Dalam ayat ini sebenarnya mengandungi dua elemen, iaitu Allah Ta'ala memberikan elemen tentang negeri yang baik, tetapi tidak memadai dengan pengurusan ataupun pentadbiran yang baik sahaja, tetapi seharusnya negeri itu membawa rakyatnya ataupun masyarakatnya kembali kepada Allah. Itulah ciri-ciri negara yang baik. Baldatun tayyibatun bukan sekadar pengurusan yang baik, tetapi banyak kemungkaran ataupun perkara yang membawa kekufuran kepada Allah Ta'ala. Tetapi negeri yang baik ataupun negara yang baik adalah negara yang diurus tadbir dengan baik, tidak ada rasuah, tidak ada perkara-perkara mungkar sedemikian, kemudian negara ini membawa kepada masyarakatnya patuh dan tunduk kepada Allah Ta'ala. Inilah ciri yang dibawa kepada mereka. Manakala dalam ayat yang ke-17, Allah Ta'ala menggambarkan bagaimana sekiranya mereka kufur kepada Allah Ta'ala, mereka akan diberikan azab. Yang ni biasa kita fahami, yang mana dikatakan kepada mereka, zalika jazainahum bima kafaru, demikianlah kami memberikan balasan kepada mereka kerana kekafiran mereka, dan kami tidak menjatuhkan azab melainkan hanya orang-orang yang kafir. Yang inilah yang Allah Ta'ala tampilkan di dalam ayat ini, menunjukkan tentang pentingnya bagaimana sesebuah negara itu bukan sekadar mempunyai hasil yang makmur, dipandu oleh kepimpinan yang baik, tetapi membawa manusia bersyukur kepada Allah Ta'ala dan mentauhidkan diri mereka kepada Allah Ta'ala. Ini adalah secara umumnya mengenai tentang kisah Sabak yang mana kita telah sebutkan tadi. Yang pertama, Sabak ini adalah mengenai tentang satu kaum yang dipimpin oleh seorang lelaki yang asalnya sendiri namanya Sabak, yang mana mereka berjaya membangunkan sebuah tamadun yang hebat, tetapi mereka kufur kepada Allah Ta'ala. Ini adalah contoh yang kedua diberikan kepada Quraisy. Kalau kamu ingkar kepada Allah Ta'ala kerana kemewahan yang diberikan kepada kamu, tengok dulu Nabi Sulaiman dulu bukan sahaja kemewahan, boleh arahkan jin terus. Boleh arahkan jin terus. Tengok dahulu kaum Sabak dahulu, bukan sahaja mereka mewah, makanan mereka tidak memerlukan orang lain. Kalau kita bandingkan dengan Quraisy, Ustaz Tarmizi, Quraisy ni dia berharap kepada makanan luar juga, kerana dia adalah tanah yang tidak berapa nak subur. Mekah itu sendiri bukan tanah pertanian. Yang tanah pertanian adalah tanah di Madinah. Tandus kawasannya. Jadi dia berharapkan kepada perdagangan. Jadi Allah Ta'ala comparekan, berikan perbandingan kepada mereka. Kalau kamu rasa kamu hebat, kaum Sabak lebih hebat. Tanaman mereka hebat, makanan mereka cukup, tetapi bila mana mereka kufur, mereka akan dimusnahkan oleh Allah Ta'ala. Jadi itulah secara umumnya mengenai tentang perenggan ataupun fasa yang pertama dalam perbincangan kita pada hari ini. Sebelum kita berehat, nanti kita perhatikan dahulu perkataan pilihan kita pada hari ini, iaitu mengenai tentang mazaqah. Mazaqah ni telah disebutkan juga dalam ayat sebelum ini, yang membawa maksud memecahkan, memisahkan. Kullu mumazzaq, yang ini disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 4 kali, dan di dalam ayat yang kita bacakan ini adalah pada ayat yang ke-19,
yang mana Allah Taala menyebutkan faja'alnahum ahaditha wa mazzaqnahum kulla mumazzaq, yang mana kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Allahu akbar. Yang ni kalau boleh kita tak nak berlaku sedemikian. Bahkan Allah Taala mengajar, Allah Taala kata inna fi dzalika laayatin likulli sabbarin syakur, yang mana akhirnya tengokkan kat sini. Kalau halaman sebelah Allah Taala ceritakan tentang sifat syukur, halaman ini juga Allah Taala kembalikan agar manusia itu bersyukur kepada Allah Taala. Dalam ayat yang ke-19 nanti huraiannya akan kita bincangkan selepas daripada ini, turut menyebutkan tentang sifat syukur. Hamba yang bersyukur adalah hamba yang sebenarnya mengabdikan diri kepada Allah. Begitulah perbincangan daripada bahagian awal halaman 430 ini. Kita berehat dahulu seketika dan perbincangan selanjutnya akan dilanjutkan selepas daripada ini insya-Allah. Alangkah indahnya hidup kita jika hidup bersama dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Bijak menggunakan nikmat Allah, ia dianggap ibadah. Banyak yang kita belajar pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Mudah-mudahan kita dipermudahkan Allah menjadi hamba Allah yang senantiasa taat kepada Allah. Amin ya rab. Jadi kita nak singgah sekejap ke ruangan tajwid. Sebelum kita menyambung perbincangan kita, kita nak lihat pada hari ini apakah perkara ataupun kalimah-kalimah yang perlu kita beri perhatian. Jom kita saksikan sama-sama. Iaitulah ulang kaji ayat ataupun kalimah pilihan ayat yang ke-16 yang kita ingin melihat secara fokusnya, iaitu jelaskan sebutan pada kalimah-kalimah dalam ayat tersebut. Iaitulah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. Baik, yang pertama sekali kalimah jannataini, ada wajib al-ghunnah, dengung dua harakat. Jannataini, kemudian dhawatai, huruf dzal hati-hati keluar ujung lidah di antara gigi kaki atas dan bawah. Kemudian kita jumpa ukulin khamtin, dengung lagi, khamtin satu, wa athliu dua tempat. Dua-dua itu adalah idgham ma'al ghunnah, kena hati-hati dengung dua harakat. Kemudian kita jumpa ikhfa hakiki, min nun mati bertemu dengan sin, dan satu lagi ikhfa hakiki tanwin bertemu dengan qaf, sidrin qalil. Baik, jadi itu antara kalimah-kalimah yang perlu diberi perhatian dalam perkongsian segmen tajwid kita pada hari ini. Mudah-mudahan dapat kita praktikkan dan kita semak bacaan kita dengan guru kita insya-Allah taala. Selamat mencuba. Allahu a'lam insya-Allah. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz Tarmizi yang sentiasa mengingatkan kita, mengajar kita, mendidik kita tentang bacaan tajwid kita, memperbaiki bacaan Al-Quran yang mudah-mudahan dia bertepatan seperti mana yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dalam ayat yang seterusnya Allah Taala sebenarnya menceritakan tentang bagaimana contoh daripada manusia yang tidak bersyukur seperti kaum Sabak ini. Sebenarnya pada hakikatnya mereka membawa kepada sifat yang membenarkan sifat iblis itu. Ini akan dibincangkan dalam ayat yang ke-20. Sebelum tu mari sama-sama kita bacakan dahulu ayat yang ke-19 hingga ayat ke-22 insya-Allah.
Terima kasih Al-Fatihah Prof. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, sahabat Al-Quran, mari kita sambung bacaan kita bermula ayat yang ke-19 sehingga ayat yang ke-22 dan kita cuba dengan bacaan murattal Hijaz insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Dalam ayat yang ke-19 Allah Taala berfirman, maka mereka berkata, ya Tuhan kami, jauhkanlah jarak perjalanan kami
dan bererti mereka menzalimi diri mereka sendiri, maka kami jadikan mereka bahan perbicaraan dan kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Ayat yang ke-19 ini sebenarnya menggambarkan kepada kita Allah Ta'ala memberikan lebih perincian terhadap sikap kaum Sabak ini, yang mana mereka bukan sahaja tidak bersyukur kepada Allah Ta'ala, bahkan mereka meminta lebih daripada apa yang sepatutnya. Mereka meminta lebih daripada perkara yang sepatutnya diberikan kepada mereka ataupun telah diberikan kepada mereka. Yang inilah yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Abi Hatim kalau tidak silap saya, yang mana perkara ini dinukilkan sendiri oleh Al-Imam Ibn Kathir, yang mana Al-Imam Ibn Kathir menyebutkan kaum Sabak ini bukan sahaja mereka tidak bersyukur kepada Allah Ta'ala, bahkan mereka meminta yang bukan-bukan selepas daripada itu. Yang ni sama seperti Bani Israel sebenarnya. Yang ni yang disebutkan, dia kata bahtarun ni'mah. Mereka ini bukan sahaja dah dikurniakan nikmat, tetapi mereka tidak bersyukur dengan nikmat yang diberikan kepada mereka. Bahkan fatalabun naqd wa ta'ab, mereka meminta sesuatu yang menyusahkan diri mereka tadi, meminta sesuatu yang luar biasa. Kalau Bani Israel dahulu telah diberikan kepada mereka manna was salwa, tetapi mereka minta al-basal, kan diminta dah macam-macam dengan bawang dan sebagainya. Yang telah diberikan kepada mereka adalah perkara yang lebih baik, tetapi mereka meminta, tengok dekat sini dalam ayat yang ke-19, mereka meminta agar perjalanan mereka dijauhkan. Sebenarnya perjalanan mereka ke negeri Makkah ataupun negeri-negeri yang diberkati ini telah didekatkan ataupun tidak jauh pun untuk mereka berdagang ataupun menjalankan urusan sesama mereka, tetapi disebabkan kerana kekufuran mereka ini sebenarnya tanda-tanda orang yang tidak bersyukur dan kufur. Apabila telah diberikan nikmat kepada mereka, mereka meminta yang pelik-pelik pula. Mereka meminta yang pelik-pelik, sehingga perkara ini menyebabkan mereka dikenakan azab oleh Allah Ta'ala. Inilah yang disebutkan dalam ayat yang ke-19. Manakala ayat yang ke-20 ayat yang ke-20 dan ayat yang ke-21, pada hakikatnya sebenarnya tuan-puan, para penonton yang dirahmati Allah, Allah Ta'ala mengajak kita berfikir. Apabila kita menjadi hamba yang tidak bersyukur, setelah diberikan contoh-contoh yang banyak, diberikan contoh mengenai tentang Nabi Daud, diberikan contoh tentang Nabi Sulaiman, mereka ini semuanya berjaya, tetapi Allah Ta'ala berikan juga contoh mengenai tentang kaum Sabak yang diberikan nikmat yang banyak tetapi mereka tidak bersyukur. Akhirnya Allah Ta'ala menjelaskan mengenai tentang implikasi. Apakah implikasi sehingga sekiranya seorang hamba itu tidak bersyukur? Maka Allah Ta'ala menjelaskan dalam ayat yang ke-20. Allah Ta'ala kata walaqad saddaqa alaihim iblisu zannahu. Yang ni yang kita sedih. Allah Ta'ala kata sesungguhnya iblis telah dapat meyakinkan terhadap mereka kebenaran sangkaannya. Maknanya di sini golongan yang tidak bersyukur ini telah membenarkan ataupun telah menyebabkan iblis itu berjaya. Allahu Akbar. Kita tidak mahu jadi hamba yang maknanya iblis seronok kerana kita tidak bersyukur. Yang ni yang disebutkan ketika mana iblis diturunkan ke muka bumi. Kalau tak silap saya dalam suratul A'raf, yang iblis kata thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin. Kamu akan pasti, dia bersumpah pula, dia bercakap kepada Allah Ta'ala, aku akan sesatkan kaum Adam ini sehingga engkau akan dapati ramai dalam kalangan mereka yang tidak bersyukur. Lalu Allah Ta'ala jelaskan di sini, memang benar kalau kamu tidak bersyukur sebenarnya kamu telah berjaya menyebabkan iblis itu membenarkan, maknanya menyebabkan kamu terpesong dan akhirnya kamu menjadi golongan yang tidak bersyukur. Kita ni seakan-akan dah jadi geng kepada iblis pula. Allahu Akbar. Inilah yang kita tidak mahu dan inilah sebenarnya kesan jangka masa panjang yang kita tidak nampak. Kita ingatkan kalau kita tidak bersyukur ini, kita sekadar maknanya tidak bersyukur kepada nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, tetapi pada hakikatnya sebenarnya kita telah pilih side untuk duduk di sebelah iblis pula. Inilah sebenarnya yang sangat dibimbangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita perhatikan tuan-puan, sebenarnya dalam hadis banyak Rasulullah mendidik para sahabat. Para sahabat ini dididik dengan kaedah yang mudah-mudahan mereka ni menjadi dekat kepada Allah Ta'ala.
Dalam sebuah hadis yang barangkali kita biasa dengar. Hadis ini antara Rasulullah dengan Saidina Muaz bin Jabal. Saidina Muaz bin Jabal ini Rasulullah macam-macam didik dia. Rasulullah pernah marah dia. Bila dia buat salah, Rasulullah kata, "Afattanun ya Muaz, kau ni nak jadi tukang fitnah ke Muaz?" Dia tegur Muaz secara keras. Tetapi inilah tanda kasih sayang Rasulullah. Bila seseorang tu buat kesalahan, Rasulullah tegur. Dan salah satu hadis yang dibacakan ataupun disampaikan mengenai tentang Rasulullah dan Saidina Muaz, Rasulullah mengucapkan rasa kasih dia kepada Muaz. Wallahi inni la uhibbuk. Muaz, Rasulullah kata kepada Muaz, "Wahai Muaz, aku sayang kau kerana Allah. Aku sayang kau kerana Allah." Tetapi tidak terhenti di situ sahaja. Rasulullah kata, "Fakul fi kulli duburus salah, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Rasulullah kata, "Wahai Muaz, aku sayang kat kau kerana Allah Ta'ala." Tapi Rasulullah tak terhenti di situ sahaja. Bila sayang seseorang, maka kita ajarkan dia benda yang baik. Bila Rasulullah sayang kepada Saidina Muaz, Rasulullah kata kepada Muaz, maka bacalah pada setiap kali penghujung salatmu ataupun selepas salat, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah aku dalam mengingati Engkau dan bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan berbuat ibadah dengan dalam keadaan yang sempurna dan baik sedemikian. Jadi seakan-akannya syukur ini adalah satu perkara yang kita kena mohon. Syukur ini adalah satu perkara yang kita kena praktikkan seperti mana yang dilakukan oleh Rasulullah. Bukan sekadar Rasulullah praktikkan, dia bangun malam sampai bengkak-bengkak kaki dan dia katakan, "Afala akunu abdan syakura." Bukan sekadar itu. Tetapi Rasulullah juga mendidik para sahabat. Bukan sekadar kita sendiri bangun malam, kita kena didik juga orang lain agar mereka turut sama menjadi hamba yang bersyukur. Begitu juga kalau kita tidak bersyukur, ini kita nampak kesannya dah tadi, iaitu yang pertama, golongan yang tidak bersyukur ini dia boleh membawa kepada kekufuran. Betul. Tengok kaum Sabak, tengok Bani Israel, tengok kaum-kaum yang terdahulu. Apabila mereka ego kepada Allah Ta'ala, tidak bersyukur kepada Allah Ta'ala, menyebabkan mereka tergelincir kepada kekufuran. Manakala yang kedua, tidak bersyukur ini juga sebenarnya menggambarkan keegoan seseorang, hampir-hampir mirip dengan sifat iblis. Yang ni yang kita tak nak. Maknanya dahlah tidak bersyukur, maknanya dia telah membenarkan apa yang telah dijanjikan ataupun ditekadkan oleh iblis itu tadi. Oleh yang demikian, mari sama-sama tuan-puan kita pasakkan kefahaman kita mengenai tentang konsep syukur ini, kerana kesan jangka masanya yang panjang, kita pada hakikatnya telah memberikan kemenangan kepada iblis dan kita tak nak sedemikian. Mari sama-sama kita bacakan ayat yang ke-20 dengan Ustaz Tirmizi kita. Mudah-mudahan kita akan mencambahkan lagi kefahaman dan penghayatan terhadap ayat ini dan menjadikan kita hamba-hamba yang bersyukur, insya-Allah. Terima kasih Al-Fatihah Prof. Kita nak baca sekali lagi ayat yang ke-20 Prof. Ayat ke-20. Baik, kita ulang sekali lagi, kita pasakkan ayat yang ke-20. Tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran, kita baca sama-sama insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فريقا من المؤمنين صدق الله العظيم. Baik, dalam ayat yang ke-20 Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya iblis telah dapat meyakinkan terhadap mereka kebenaran sangkaannya, lalu mereka mengikutinya, iaitu mengikuti iblis, kecuali sebahagian daripada orang-orang yang beriman. Jadi yang ini yang penting, orang-orang mukmin sepatutnya tidak terpengaruh dengan iblis. Orang-orang mukmin banyak mendirikan salat dan bersyukur kepada Allah Ta'ala. Bahkan orang-orang mukmin ini adalah orang yang berdoa, seperti mana doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Saidina Muaz bin Jabal,
Mari sama-sama tuan-puan kita amalkan doa yang telah diajarkan oleh Rasulullah kepada Saidina Muaz ini. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi doa ini yang dinasihatkan oleh Rasulullah agar diajarkan ataupun dibacakan kepada setiap kali setelah selesai daripada solat. Para ulama berselisih selepas solat ini sama ada lepas tahiyat ataupun selepas solat betul, maka kedua-duanya boleh. Selepas daripada tahiyat kita baca innaka hamidum majid, kita pun baca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik pun boleh, ataupun selesai daripada kita memberi salam kita baca doa ini pun boleh. Sama-sama kita amalkan, mudah-mudahan kita menjadi hamba yang bersyukur. Dan pada penutup ayat ini Allah Taala menegaskan wa ma kana lahu alaihim min sultan illa lina'lama man yu'minu bil akhirah. Allah Taala kata dan tidak ada kekuasaan iblis terhadap mereka melainkan yang beriman pada hari akhirat, dan siapa yang masih ragu-ragu tentang hari akhirat itu, sesungguhnya Tuhanmu Maha memelihara segala sesuatu. Perhatikan, akhirnya Allah Taala ingatkan kepada kita sebenarnya iblis tidak mempunyai kuasa ke atas diri kita. Kalau kita benar-benar beriman kepada Allah Ta'ala, kita mendirikan solat, kita kuatkan, pasakkan keimanan kita, bersyukur kepada Allah Ta'ala, dia sebenarnya tidak akan berjaya menyebabkan iblis itu mempengaruhi kita, kerana kekuatan itu adalah kekuatan yang datang dalam diri. Orang yang bersyukur ini sebenarnya orang yang rapat dan dekat dengan Allah Ta'ala, kerana mereka mengetahui bahawa nikmat ini tidak lain dan tidak bukan adalah anugerah daripada Allah Ta'ala. Baik, kita telah pun hampir sampai kepada penghujung rancangan. Bagi kita mempraktikkan, kita mengamalkan setiap apa yang kita pelajari daripada pengajian kita pada hari ini, kita baca, faham dan amal, iaitu kita nak amalkan apa. Mari sama-sama kita perhatikan resolusi yang kita boleh amalkan daripada ayat halaman ke-430 ini. Yang pertama, kita kejar keampunan Allah untuk memastikan kehidupan yang baik. Ini diambil daripada baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur itu tadi, negeri yang baik dan Tuhan yang Maha Pengampun. Kita hendaklah memohon keampunan dari Allah. Yang kedua, elakkan berpaling kepada Allah daripada Allah untuk mengelakkan keruntuhan tamadun. Dan yang ketiganya, berfikirlah kesan jangka masa pendek dan panjang sebagai tanda yakin pada hari akhirat, menyebabkan iblis tidak mampu mengacau kita. Kesan jangka masa pendeknya apa? Kalau kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, dan kesan jangka masa panjangnya, kita sebenarnya akan berjaya menjauhkan diri kita daripada iblis itu sendiri. Dan akhirnya, bagi memberkati pengajian kita pada hari ini, mari sama-sama tuan-puan kita bacakan doa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita dalam kalangan hamba-Nya yang bersyukur, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala menjauhkan kita daripada bisikan iblis dan syaitan. Kita sama-sama bacakan dengan dipimpin oleh Ustaz Tarmizi kita. Silakan Ustaz. Terima kasih Al-Fatihah Prof. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa ibu ayah kami, ibu ayah mertua kami, muslimin muslimat, mukminin dan mukminat bi rahmatik ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman wa ya Rahim, tolong kami ya Allah untuk kami senantiasa ingat kepadamu. Tolong kami ya Allah untuk kami senantiasa mensyukuri akan segala nikmat kurniaan pemberian-Mu kepada kami ya Allah. Tolong kami, bantu kami ya Allah untuk kami senantiasa memperbaiki, menambah baik, melipat gandakan amal ibadah kami kepadamu ya Allah. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judami wa min sayyi'il asqam. Mudah-mudahan ya Allah kami tergolong dalam hamba-hamba-Mu yang mana disebut oleh-Mu, iaitulah negeri yang baik yang mana diampunkan dosa-dosa yang berada di dalamnya. Mudah-mudahan negara kami dan negara-negara sekitar kami diberkati oleh-Mu ya Arhamar Rahimin, juga negara-negara Islam yang lain. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.
minna minkum taqabbal ya karim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperkenan menerima doa kita, dan seperti biasa kita nak memupuk jiwa kita, memupuk akhlak kita dan kehidupan kita untuk kita menyebarkan Al-Quran, tentunya dalam kita berkongsi wakaf dan tabung gerakan Al-Quran, infak dan juga wakaf untuk ummah, melahirkan generasi Al-Quran, generasi celik Al-Quran, insya-Allah. Terima kasih banyak Al-Fadhil Prof Sama-sama. atas perkongsian ilmu pada hari ini, dan kita nak mengajak semua untuk saksikan juga siaran ulangan malam ini, pagi besok, dan pastinya kita nak meneruskan pengajian kita besok halaman yang baru, insya-Allah taala. My Quran Time, baca, faham dan amal. Jumpa lagi. Assalamualaikum.